Okay, so hari ni kita akan masuk chapter 9. So before that saya akan recap dulu first principle yang saya suruh awak tengok dekat dalam video. Okay, so basically ni kita ada dua formula untuk first principle. The first part adalah bila limit when h approaching to 0, fx plus h minus fx over h. Dengan limit when x approaching to a, fx minus fa over x minus a. So basically for these two first principle, kita akan guna dia kalau saya nak cari in general. Ini differentiate in general. Okay, tapi yang ini saya differentiate at s equals to a. Maksudnya pada saya nak cari fa lah macam tu. F prime a. Ini saya nak cari f prime x. Okay, jadi first principle ni dua-dua ni awak kena guna. Okay, kalau lah soalan tu dia cakap by using first principle, find f prime x, then awak akan guna this formula. Tapi kalau saya nak cari first principle di mana, using first principle di mana f prime a. So saya akan guna ini. Okay, so these two first principle awak akan apply balik chapter 8 yang awak belajar. Mula salin je dulu by using this formula. Lepas tu baru awak tengok kalau dia 0 over 0, then awak kena guna factorization. Okay, ataupun kena darab conjugate. So dia akan apply balik chapter 8 yang awak belajar. Okay, so itu adalah first principle. So kita cari differentiation ni memang guna, awal-awal ni memang guna first principle. Tetapi ahli matematik ni kan pemalas. Jadi dia terus createkan untuk kita formula. Okay, so formula yang awak belajar, so kita ada rules of differentiation. Okay, the first part adalah constant function. So maksudnya macam mana saya nak differentiate yang melibatkan constant function. Okay, contohnya if k is a real number, okay, the derivative of fx equals to k is f prime x equals to 0. Maksudnya differentiate constant je kosong. Okay, so it doesn't matter constant tu nilai dia berapa, differentiate constant jadi kosong. Okay, so kita do some example kat sini untuk A dengan B. So saya nak cari derivative untuk fx equals to 8. Jadi saya punya differentiate dia akan jadi 0. So fx sama dengan 8, jadi differentiate 8 jadi 0. Okay. Kalau fx saya adalah 0.73, sama juga differentiate dia akan kosong. Okay, so that is for constant function. Okay. Kemudian kita tengok pula yang second part, second rules, form x to the power of n. Okay, kalau saya ada x kuasa n, so if n is a real number, the derivative of fx equals to x kuasa n, x to the power of n, is f prime x is equals to n times x to the power of n minus 1. Maksudnya, kalau kita tengok dekat sini, awak dah belajar masa sekolah dulu, n ni, power ni bawa pergi ke depan. Okay, so bawa pergi ke depan x, kemudian salin balik x to the power of n ini, power dia jadi minus 1. Okay, bawa ke depan, salin balik x, power dia nanti jadi n minus 1. Power dia kena tolak 1. Okay, itu adalah untuk x kuasa n. Contohnya, example C ni. X cube. Apa dia? X cube for C kan? Yes, so dia akan jadi 4x cube. Okay, kenapa? Sebab 4 ni kita bawa pergi depan dahulu. So dia akan jadi 4, lepas tu salin balik x, kemudian power kat sini kena tolak 1. So dia akan jadi 3. Sebab tu dia 4x cube. Okay, saya ajar slow-slow kerana ramai orang tak pandai differentiation. Okay, tak apa, kita buat je dulu awal-awal, lepas tu nanti belakang nanti saya akan laju saja. Okay, awal-awal sini saya akan ajar dulu. Okay, untuk yang D ni pun sama juga. First, kalau kita ada square root of x, kita kena tukarkan dia menjadi power iaitu x kuasa 1/2. Okay, so square root tu kita boleh tukarkan dia menjadi menjadi power iaitu 1/2. X to the power of 1/2. So kita nak cari equation ini,
nak cari differentiation ini, so kita buat macam tadi guna power rule tadi, di mana 1/2 ni bawa ke hadapan dahulu. So dia akan jadi 1/2 X salin balik. Kemudian 1/2 ni kena tolak dengan 1. So 1/2 tolak 1 jadi -1/2. Okay, kadang-kadang kalau kamu nampak dia square root of X, differentiate dia, kamu akan terus ingat. Dia jadi 1/2 square root of X. Okay, tapi tak payah hafal lah, maksudnya buat je satu-satu. Okay, Aida awak tulis macam ni boleh, tulis macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, then that is for form X to the kuasa N. Okay, proceed to the next rules, iaitu form K times X to the power of N. Okay, so kalau lah K ni constant, N pun constant, okay, dan dia adalah real number, okay. The derivative of S equals to K as N adalah F prime S equals to K times N times X to the power of N minus 1. So basically ni kat sini, K ni adalah kalau constant sahaja, okay, kalau constant sahaja, differentiate dia kosong. Tetapi kalau constant tu duduk dengan X, constant tu boleh ignore sekejap. Okay, constant tu boleh ignore. Boleh tulis je balik dulu, K. Kemudian yang X kuasa N ni, follow balik yang ni. So dia akan jadi K times N times X to the power of N minus 1. Okay. Contoh, cepat lah. E dan F. Okay, for example, kalau saya nak Fx sama dengan 3 pi times X kuasa 3. So bila saya nak differentiate dia, 3 ni constant, pi ni pun constant. Okay, pi bukan unknown Okay, sebab itu awak kena tengok awak differentiate apa. Kalau awak differentiate dy d pi, okay, then barulah pi itu ada, barulah pi itu bukan constant. X yang akan jadi constant. Okay, so sebab itu awak kena tengok differentiate tu with respect to apa. Differentiate with respect to apa. Itu sangat penting. Okay, awak kena tengok bawah dia ni. dy dx ke, dy d pi ke, dy dz ke, dy apa. Bawah ni sangat penting. Okay, ini. Okay, with respect apa. Itu penting. Sebab selain daripada ni, itu adalah constant. Okay, jadi bila sekarang kita nak tengok F prime X. So F prime X sebenarnya dia adalah dy dx. Dia sama, benda yang sama. F prime X tu sebenarnya adalah dy dx. So saya nak with respect to X. So that's why dekat sini, pi dekat sini constant. Dia bukan awak kena differentiate. Okay, tetapi kalau saya nak dy d pi, so X ni akan jadi constant. Pi tu yang akan kita differentiate. Okay, so sebab itulah kena pandai tengok apa kat bawah dia ni. Bawah tu sangat penting. Kenapa saya cakap pasal benda ni? Sebab bila awak masuk dekat dalam engineering, bila kamu masuk engineering, pi tu consider benda yang awak kena buat, bukan constant. It depends on the question lah. Tetapi maksudnya dekat sini, awak bukan involve dengan X sahaja, awak akan involve dengan macam-macam unknown. A, B, C, D sampailah root Z kat situ. Okay, sebab itulah kena tengok with respect to apa. Selain daripada itu, akan jadi constant. Okay, so untuk question kita kat sini, 3 pi dekat sini adalah constant. So, bila constant, boleh tulis balik 3 pi. Okay, bila dia constant, duduk dengan X, dia boleh tulis balik 3 pi tu. So, X kuasa 3 ni je yang kita differentiate. Jadi dia akan jadi 3 bawa ke hadapan. So, dia akan jadi 3x kuasa 2. Then simplified ni saya akan jadi 9 pi x squared. Okay, kalau kamu dah pandai, dah pro nanti tak ada masalah pun, awak boleh terus direct je 9 pi x squared. Okay, tetapi yang ni saya nak showkan satu-satu dahulu. Okay, kemudian for this part, 12 over square root of x. Okay, so square root of x ini saya tak suka dia duduk bawah, saya suka dia duduk atas. Okay, so dia akan jadi sebenarnya X negative 1 over 2. Very good. 12x to the power of negative 1/2. Okay, then 12 tu constant. Sebab kita nak differentiate with respect to f. Jadi 12 tu constant, 12 tu boleh tulis. Okay. X kuasa negative 1/2 ni
Then awak boleh differentiate dia. So di mana negatif 1/2 ni bawa ke hadapan. So dia akan jadi negatif 1/2 X. Negatif 1/2 power dia ni kena tolak dengan 1. Which is berapa dapat? Negatif 3/2 apa? Negative 3/2. Negative 3/2. Okay, then simplify. Sini akan jadi negative 6x to the power of negative 3/2. Nak tulis macam ni pun boleh, nak tulis macam ni pun boleh. Berapa dah? Gravity dengan 3. Okay, tapi saya tak akan sarankan awak buat macam ni lah, no. Okay, saya lebih suka awak buat macam ni je. Terus direct saja jawapan dia apa. Tak payah nak simplify. Nanti awak simplify salah. Okay, so that is for form k times x to the power of n. Okay, so next adalah some rules of differentiation. Okay, kalau saya ada summation ke ataupun subtraction ke, tambah atau tolak lah. Okay, so kat sini tambah ataupun tolak, saya punya differentiation dia kita akan differentiate satu-satu. Okay, contohnya kat sini awak tengok, if u and v differentiable, okay, u and v tu differentiable function. So derivative of fs equals to u plus v is f prime x equals to u prime x plus v prime x. So maksudnya awak differentiate satu-satu. Okay, so saya differentiate u, saya differentiate v. Lepas tu tambahkan mereka, gabungkan. Okay, sama juga kalau saya nak tolak u tolak v, sama je bila differentiate dia u prime tolak v prime. Saya tolak satu-satu. So cari dulu u differentiate dia apa, v differentiate dia apa, kemudian tolak. Kalau tak boleh tolak, biarkan dalam macam tu keadaannya. That is some rules of differentiation. Okay, for example, saya tak tahu kenapa dia macam lagging sikit. Okay, so kita try untuk example G. Okay, saya nak f prime x. F saya adalah 2x squared, which is ni adalah u lah. Kemudian tolak 5 square root of x, which is v. Okay, so ni tolak. Jadi differentiate 2x kuasa 2 sama je, saya akan terus cepatkan. So dia akan jadi 4x. Kemudian minus, okay, kalau awak tak nampak lagi square root of x ni, awak tak pandai kalau dalam bentuk macam ni, then awak tukarkan dahulu. So dia akan jadi 2x kuasa 2 tolak 5x kuasa 1/2. Okay, jangan malu, jangan segan, tukar je saja. Okay, kalau saya lebih suka guna indices daripada saya guna form bentuk macam ni, rational index, radical macam ni. Okay, so bila dah buat, baru differentiate salah satu. So 2x squared, differentiate dia jadi 4x. Negatif 5x kuasa 1/2, differentiate dia jadi negatif 5/2x kuasa negatif 1/2. Ya. Okay, so kalau dia tak boleh nak simplify, then tinggalkan macam ni saja. Okay, so untuk h ni pun sama. Saya tukarkan semua square root tu menjadi power 1/2. Sini 2x kuasa negatif 1. 1/2. Okay, square root 2 ni memang square root 2 lah sebab dia constant. Okay, then bila saya differentiate dia, okay, differentiate satu-satu. Differentiate 3x kuasa 1/2, berapa dapat? Berapa? 3/2 x 3/2. Negative 1/2, very good. Kemudian differentiate 2x kuasa negatif 1/2. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 3/2, right? Okay. Plus differentiate square root 2. 1/2. Sekejap. Differentiate square root 2, berapa dapat? Kosong. Yes, very good. It's 0. Kosong. Because that is constant. Ni constant ni. Kenapa dia constant? Boleh beritahu saya kenapa dia constant? Sebab dalam teori Sebab- macam tu. Sebab apa? Sebab apa dia constant? Sebab x-nya power equals 0. Yes, very good. Sebab x kuasa 0. Bila awak differentiate dia pun, kosong tolak kosong tu tak dapat kosong. Which is tak boleh, okay? So that's why lah kat sini dia jadi constant. Okay, very good. Okay, that is for sum rule. Okay. The next part adalah product rule. Okay, this one memang sangat-sangatlah famous Product rule ni kita akan gunalah product rule dan quotient rule. Okay, ini yang paling budak tak suka lah.
Okay, saya pun tak tahu kenapa, mungkin dia complicated lah kot. Tapi tak complicated sangat pun aja sebab awak hafal formula dia saja. Kalau saya nak cari product rule, kalau saya kena guna product rule, dia punya form dia adalah U darab V. Maksudnya dua-dua tu dia with respect. Contohnya contohnya fx saya adalah x tambah 5 times x kuasa 6. Dua-dua ada x. Okay, dua-dua ada x. Jadi bila dua-dua ada x, then awak boleh guna product rule. Okay, some of you mungkin kata, okay madam boleh je expand ni. Tapi kalau contoh saya ada power 2, tak boleh expand. Okay, kalau nak expand dia jadi complicated. Okay, sebab itulah kita guna paling senang iaitu product rule. So product rule ni syarat dia mesti dua-dua ada with respect to x. Okay, dia bukan constant tapi dua-dua tu bila didarabkan dia ada in terms of x lah. So bila macam tu, apa formula dia adalah uv prime plus vu prime. Ini paling saya suka sekali lah. uv prime plus vu prime. Boleh lambat Kamu dia bergerak tak? Kamu dia tak bergerak? Macam Tak tak bergerak. bergerak. Itulah Ya. dia tak ni sekejap. Sekejap saya stop share dulu, lepas tu saya buka dulu semula. Sebab dia macam lambat, tak tahu kenapa. Oh ke sebab saya pakai ni? Oh patutlah. Okay, sekejap. Saya dah tahu dah kenapa. Dia lambat sebab saya pakai internet lambat. Okay. Kenapa awak menangis membayangkan? Okay, then baru betul. Okay, alright. Okay, that is a product rule. Jadi product rule ni awak kena hafal uv prime plus vu prime sahaja. Okay, so kita tengok soalan untuk example 8 ni, kita akan guna product rule. Product rule paling senang, so better guna product rule compare to quotient rule. Okay, so kalau quotient rule tu kita boleh dibawa ke atas, jadi kita bawa ke atas. Okay, kita guna product rule sebab product rule paling senang. Tapi ada je setempat quotient rule lagi senang compare to product rule. So tengok depends pada soalan. Okay, so kalau kita tengok pada example 8 ni, untuk A, P sama dengan 3x squared tolak 1 times 7 plus 2x cubed. Okay, ada certain orang dia kata boleh je expand. Yes, tak ada masalah boleh expand dan awak differentiate satu-satu. Tapi dia panjang lah. Okay, jadi orang matematik ni ke pemalas. So apa yang kita buat, kita akan guna product rule. So formula dia sini kalau ini adalah U, sini adalah V. Kita yang statekan sendiri mana U, mana V. Okay, dan kita tulis. If U adalah 3x squared tolak 1, differentiate dia which is U prime. 6x. Yes, dia akan jadi 6x. Okay, kemudian kalau V saya adalah 7 plus 2x cubed, then V prime is equals to 6x cube juga. 6x cube 6x squared, bukan 6x cubed. square. Okay, 6x squared. Okay, then bila dah dapat, differentiate dia P prime S is equals to UV prime plus VU prime. So U darab dengan V prime. So 3x squared tolak 1 darab dengan 6x squared. Tambah V 7 plus 2x cubed times U prime 6x. Okay, then baru boleh expand. So ni 6x squared darab 3x squared, so dia jadi 18x kuasa 4 tolak 6x squared tambah 7 darab 6x 42x tambah 6x darab 2x cube 12x kuasa 4. Dan so ni akan jadi 18x kuasa 4 tambah 12x kuasa 4 30x. Okay? Jangan tinggalkan macam ni. Kalau dia boleh simplify, awak kena simplify lah. Kalau dia tak boleh simplify, then awak boleh tinggalkan macam tu. Okay, so that is for A. Kemudian B ni saya bagi awak buat.
Okay, tengok C pula. C fx is equals to 2 over x plus 1 times 1 over x squared minus 3. Okay, so ini Miss, saya. so for just now we need to simplify it, right? Ya, kita kena To simplify. become 5x to the power of 4 minus x squared and then plus 7x. Oh nah, you don't have to. Kalau yang ini, bila final answer ni, tak apa je, biarkan dia macam ni. Tapi kalau awak nak simplify pun tak ada masalah. Cumanya kalau contohnya awak nak tinggalkan macam ni pun boleh. Saya cuma tak bagi kalau awak dekat part sini, awak tinggalkan dia. Sebab yang ni macam tak habis. Oh, okay. Thank Okay. you, Miss. So dekat sini, tak apa, tak payah simplify pun tak apa. Biarkan jawapan dia macam ni. Okay, tetapi untuk part ini, jangan tinggalkan macam ni. Yang ni kena simplify. Okay. Untuk C, saya nak ini adalah U, sini adalah V. Jadi sama juga macam tadi untuk C Saya pilih U saya 2 over X tambah 1. Okay. Tapi kan sebab dia X tu duduk di bawah, saya lebih suka bawa pergi ke atas. Okay, 2x negatif 1. Yes, dia akan jadi 2x kuasa negatif 1 tambah 1. Okay. Kemudian V saya, dia 1 over X squared Negatif tolak 2. 3. So dia akan jadi, yes, X kuasa negatif 2 tolak 3. So biarkan dia jadi macam ini. Supaya awak senang nanti awak nak differentiate dia. Okay. Kemudian, differentiate 2x kuasa negatif 1 plus 1. So dia jadi negatif 2x kuasa negatif 2. Sini pula differentiate dia jadi negatif 2x kuasa negatif 3. Okay, so selepas itu baru cari f prime x u v prime plus v u prime. So u darab dengan v prime, dia macam ni darab silang macam tu. So ni darab dengan ni, so dia akan jadi 2x kuasa negatif 1 plus 1 times dengan negatif 2x kuasa negatif 3. Tambah ni darab dengan yang ini. So dia akan jadi x kuasa negatif 2 tolak 3 times negatif 2x kuasa negatif 2. Okay, jangan tinggalkan macam ni. Expand dia. So dia akan jadi ni adalah apa tu orang panggil indices je kan. So 2x kuasa negatif 1 darab dengan negatif 2x kuasa negatif 3. So apa akan jadi dengan power dia? Tambah. Apa dia? Tambah. Yes, very good. Dia akan jadi tambah. So sini akan jadi negatif 2x kuasa negatif 4. Negatif 1 tambah negatif 3. So dia jadi negatif 4. Kemudian minus 2x kuasa negatif 3 because 1 times negatif 2x kuasa negatif 3. So dia jadi negatif 2x kuasa negatif 3. Kemudian sini pun sama, x kuasa negatif 2 darab dengan negatif 2x kuasa negatif 2. So dia akan jadi berapa? Negatif 2x kuasa negatif 4. Okay, good. Kemudian negatif 3 times negatif 2x kuasa negatif 2. So dia akan jadi 6x negatif 2. Negatif 2. Okay, dan awak boleh nampak kat sini kuasa negatif 4 dengan kuasa negatif 4 boleh simplify. So dia jadi negatif 4. Ya, Miss mau tanya. Ya saya. Tu yang 2 tak payah darab juga kah? 2x negatif 1 tu kan dia 2 darab dengan negatif 2 jadi dah 4 kan? Dia jadi 4 kan? Sorry. So ni jadi negatif 4 sebenarnya. So sini negatif 4 minus 2 jadi negatif 6. Okay. Okay, dan itu saja. Ya. Kalau awak simplify lagi boleh, tak ada masalah pun. Cumanya saya takut awak tersalah simplify. Okay, so final answer tak ada masalah, tinggalkan macam ni. Melainkan dia suruh kata in simplified form, tapi jaranglah in simplified form, no. Dia bagi macam ni pun boleh, tak ada masalah. Cumanya daripada sini je tak boleh tinggalkan macam ni Kalau dia boleh expand dia. Okay. So that is for product rule. Kemudian kita tengok untuk quotient rule. So quotient rule dia sama je. Kalau lah U dan V tu boleh differentiate, jadi derivative untuk fx yang boleh guna quotient rule bila dia bahagi U bahagi V. Okay, so bila U bahagi V, formula dia adalah V U prime minus U V prime over V squared. Okay, so dia adalah V U prime minus U V prime over V squared. Okay,
Guna quotient rule bila power dia tu macam awak memang susah untuk nak, complicated lah untuk nak bawa dia jadi darab. Okay. Tapi lagi senang kalau awak jadikan dia product rule, sebab product rule darab je kan, UV prime plus VU prime. Kalau yang ni kan ada over V squared lah, macam banyak lah. Okay, tapi dia depends kepada soalan. Kalau boleh disimplify, then simplify dia. Okay, contohnya untuk D ni. So kalau untuk yang D ni kan, ini kalau buat naik atas pun boleh, tak ada masalah. So dia akan jadi, sebenarnya akan jadi x squared minus 1 times x power 4 plus 1 to the Oh, power. boleh ke Miss? Oh, Boleh, tak ada masalah. Okay, so dia akan jadi product rule. Okay, however, untuk level awak sekarang ni, bukan level awak sekarang, maksudnya untuk sekarang ini, untuk part sekarang ni, awak tak belajar lagi power rule. Ini power rule awak tak belajar lagi power rule bawah lagi. Okay, so sekarang ni terpaksa lah kita guna quotient rule. question rule. Okay, tapi nanti bila dah habis belajar semua benda, then barulah boleh guna product rule macam saya buat ni. Okay, bila dah habis belajar nanti tak ada masalah. Cuma untuk sekarang lah, untuk part sekarang, untuk kita tengah nak belajar sekarang ni, belum lagi belajar power rule, then kita guna dulu quotient rule sebab kita tak belajar lagi power rule. Okay, padahal power rule tu senang je tapi tak apalah. Okay, kita ikut turutan. Okay, so sekarang kita nak jadikan dia macam ni, x squared minus 1 over x kuasa 4 tambah 1. So ini adalah u, sini adalah v. Okay, formula dia adalah vu prime minus uv prime over v squared. So tulis dulu, u adalah x squared minus 1, v adalah x kuasa 4 tambah 1. So bila differentiate dia akan jadi 2x. Sini bila differentiate dia jadi 4x cube. Okay, then masukkan dalam formula vu prime minus uv prime over v squared. Okay, so v adalah x kuasa 4 tambah 1, u prime 2x minus u x kuasa 2 tolak 1 times v prime 4x cube. Kemudian over v squared, x kuasa 4 tambah 1 to the power of 2. Okay, then simplify, jangan tinggalkan macam ni. So 2x darab x kuasa 4, so dia jadi 2x kuasa 5 tambah 2x tolak x kuasa 2 darab dengan 4x kuasa 3, so dia jadi 4x kuasa 5 tolak 4x kuasa 3. Kemudian over x kuasa 4 tambah 1 square. Simplified, 2x kuasa 5 tolak 4x kuasa 5. So dia jadi negatif 2x kuasa 5. Kemudian 2x tak ada, so plus 2x. Kemudian negatif dengan negatif, so dia jadi positif 4x kuasa 3. Dan over x kuasa 4 tambah 1. Okay, boleh semua orang? Boleh Miss. Boleh madam. Alright, so this is Boleh. one of the example lah untuk quotient rule. So nanti untuk E dengan F ni awak boleh buat sendiri. Okay, E dan F dan juga B. Nanti buat sendiri. B, E, F buat sendiri. Okay, so kita proceed to the next part in rules of differentiation. Okay, so kita dah belajar basically-nya constant function, power x kuasa n, k x kuasa n, sum rule dan product rule serta quotient rule. Now the last part kita belajar adalah chain rule. So chain rule tu kita guna dia bila kita punya function y ada u, function u ada x. Jadi bila kita nak cari dy dx, jadi kita akan gabungkan dua-dua function itu. Okay, so that is a chain rule lah. So chain rule ni cara nak guna dia adalah kalau saya nak cari dy dx, so dia mula ke atas ni dy, bawah dia ni dx. Okay, so dia macam ni lah. Dy dx sebenarnya dia adalah dy over dx. Macam tu. Okay, so apa yang nak kena letak dekat sini, ini adalah constant yang dua-dua tu sama. Contohnya kalau y ada u, kalau u ada x. So maksudnya dua-dua belah tu ada u kan? Jadi kat sini kena ada du. So that bila kita cancel out, kita dapat boleh dy dx. Macam tu. That is a chain rule. Okay. Bila guna chain rule, bila awak ada dua function yang
separate. Maksudnya X tu duduk dekat function U, Y pula ada function U. So function Y ada U, function U ada X. So bila kita nak gabungkan mereka, kita akan guna chain rule. That is also parametric differentiation. So which is kita akan belajar the last part dekat last kali dalam chapter ni. Okay, so kita try buat soalan chain rule. Okay, contohnya macam ni lah. Differentiate the following respect to X using the chain rule. Okay, so kita ada Y sama dengan S tambah 4 kuasa 3. Okay, tadi kan saya bagi tahu kat awak kita tak belajar lagi power rule. Kan? So, apa yang kita boleh buat dekat sini, kita kena let U sama dengan X tambah 4. Kita akan let U sama dengan X tambah 4. So that formula ni untuk A ni dia akan jadi Y sama dengan U cube. Okay, sebab tadi kita tak belajar lagi kan power rule. Nanti lepas dah belajar chain rule baru kita belajar power rule. So sekarang ni kita nak belajar chain rule dulu. Jadi macam mana kita nak buat? So bila kita ada soalan macam ni, Y sama dengan X tambah 4 kuasa 3. So kena guna chain rule. Then first kali kita kena let everything ini sama dengan U. So that Y akan jadi U cube. So kalau awak tengok sini, Y in terms of U, U in terms of X. So kita nak cari dy dx. So bila kita nak gabungkan mereka, so dia akan jadi macam ni lah, dy over dx. So dua-dua ada U kan, so sini akan jadi du, sini akan jadi du. Jadi maksudnya constant dia tu mesti sama, dua-dua mesti ada constant yang sama. Okay, so bila dekat sini, saya nak dy du. So, nak cari dy du, y adalah u cube. So, saya nak differentiate ni with respect to u. So, ni akan jadi dy 3u squared. Yes, 3u squared. Okay. U ni pula sama dengan x tambah 4. Tapi saya nak differentiate du dx with respect to x. Maksudnya saya nak differentiate u ni with respect to x. So, dia akan jadi 1. 1. Okay. Differentiate u with respect to x, so dia akan jadi 1. Okay, maksudnya awak akan ambil yang x ni differentiate x jadi 1. Kalau yang y ni pula awak nak differentiate dia in terms of u. So maksudnya u ni differentiate dia, so dia akan jadi 3u squared. Okay, sebab tu dah saya suruh awak tengok particular dekat part bawah ini. With respect to apa? Function apa? Atas ni untuk refer function apa? Bawah ni with respect to apa? Awak nak differentiate dia with respect to apa? Huruf apa yang awak nak tengok? Okay, selain daripada huruf tu, constant. Macam tu. Okay. So, bila saya dah dapat ini, saya gabungkan. So, dy du adalah 3u squared. Du dx adalah 1. So, ni akan jadi sini 3u squared. Tadi u adalah x tambah 4. So, gantikan balik. X tambah 4 squared. So, differentiate dia adalah 3 times x tambah 4 square. So that is chain rule. Ada soalan? Okay, so first ni kita memang guna apa basic je dulu. Nanti bila dah habis belajar semuanya, bila masuk dalam soalan, awak akan guna mana-mana yang awak rasa awak pandai guna. Okay, sekarang memang kita belajar semua benda. Kita belajar dulu, tapi bila awak dah habis belajar, bila tengok soalan, awak akan guna mana yang senang. Okay, so kalau untuk yang ini sebenarnya kalau tanya saya, sebenarnya paling senang adalah guna power rule. Tapi sebab awak tak belajar lagi power rule. That's why awak kena guna apa yang awak dah belajar. Okay, tapi bila dah habis semua nanti, then awak tak ada masalah untuk nak guna apa-apa saja yang awak nak. Okay, boleh Sekarang baru belajar dulu, jangan risau. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang je. Okay, so untuk B, saya nak cari y sama dengan square root 7x tolak 2. So sebenarnya kalau saya buat square root ni, jadikan dia dalam index, so dia akan jadi 7x minus 2 to the power of 1 over 2. Okay, so saya bagi masa kepada awak 2 minit untuk buat soalan ni. Menggunakan chain rule. Based on tadi yang kita belajar untuk A. You may start now. 2 minit buat sekarang.
Lagi 1 minit je lagi. Okay, dah? Dah. Okay, so berapa dapat? Seven divided by 2 square root 7x minus 2. So dapat dy dx dia adalah 7 Divided by divided by 2 2 square root square root 7x minus 2. 7x minus 2. Okay, so U awak apa? U awak adalah U to the power of 1 over 2. Yelah, saya tahulah U awak adalah apa? Oh, U is 7x 7x minus 2. minus 2. Okay, 7x minus 2. Okay, jadi bila awak differentiate ni, so dia akan jadi 7 lah kan? Kalau y ni adalah square root of U, which is U 1/2 lah. So ni akan jadi y prime ni adalah negatif 1/2 U. Negatif 1/2. Okay, betul? So dia akan jadi basically dy dx adalah dy du times du dx, which is negatif 1/2 U negatif 1/2 darab du dx dia adalah 7. So dia akan jadi negatif 7 over 2 square root of U, which is negative 7 over 2 square root 7x minus 2. Okay, well done. Oh. Alright. Oh, I forgot the negative sign. Oh yeah, there is a negative Yeah. Mana ada lah. Sini adalah Kenapa negatif tu, madam? positif. Oh, positif kah? Ya, positif. Ya, positif. Ya, Oh. ya. Oh, saya ingat saya salah. Saya yang salah. Okay. Right, so ini adalah apa? Betul. So kalau yang sini sama juga, saya akan jadikan dia 4x plus 9 to the power of negative 1. Bawa naik dulu ke atas, kemudian baru pilih U dia adalah 4x tambah 9. Then proceed with the same thing yang kita buat ni. Okay, that's all for power chain rule. Macam mana nak buang ni? Sekejap awak. Saya macam tengah fikir lagi. Macam mana saya nak buang dia ni? Tak boleh pun. Kejap. Eraser, madam. Okay lah. Okay. So ni baru sekarang kita nak belajar tentang general power rule of differentiation. So maksudnya, okay. Dia cakap sini lah, ini definition dia, kita baca dulu lah. Some function of fx raised to a rational power n is called the general power rule. Okay, so apa-apa function fx yang ada power of n, yang n dia tu rational power, okay. Tak kisahlah dia power positif ke, negatif ke, 1 over ke, 2 over ke, 3 over ke, it doesn't matter. Tapi kalau dia ada power, so kita nak cari differentiation dia, kita akan guna power rule.
Okay, di mana cara dia ni dia apply chain rule. Okay, so kita tak payah tahu kisah dia macam mana tapi formula dia adalah ini. Apa dia ni maksudnya? Ini sebenarnya ini satu. Ini dua. Ni satu formula, ini satu formula. Tulisan. Okay. So, contohnya kalau saya ada ini, tak. Ini bukan, maafkan saya. Ini dia punya formula dia. Okay, kalau saya nak differentiate fx to the power of n, formula dia adalah n ni bawa pergi ke hadapan dahulu. So dia akan jadi n times fx ni salin balik, kemudian power dekat sini nanti kena minus 1. Then darab differentiate fx. Differentiate yang kat dalam ini. Okay, so basically yang kita belajar kan x kuasa n ni sebenarnya sama je. First awak tulis dulu n, salin balik which is x, power dia nanti kena tolak 1. Kemudian darab differentiate x which is 1. Sebab itulah dia jadi macam ni, n x kuasa n minus 1. Okay, so sama juga kalau kita nak cari ni, kalau dia power dia tu, kalau x kat sini bukan x tetapi x tambah 5 ke, x tambah 3 ke. So bila kita nak differentiate dia, contohnya saya nak cari differentiate x tambah 5 to the power of 3. Kononnya lah kan. So first kali kita bawa 3 ni pergi depan dulu, power dia 3. Kemudian salin balik x tambah 5 ni. Kemudian power 3 ni tolak dengan 1 which is 2. Kemudian darab differentiate x tambah 5 which is 1. Differentiate x tambah 5 Saya tulis balik. Differentiate x tambah 5 which is 1 lah. Okay. So dia akan jadi basically ni jawapannya adalah 3x tambah 5 square. Okay. So kalau kita nak buat tadi tu dalam menggunakan ini menggunakan power rule. So ini dy dx dia akan jadi 3 ni bawa ke hadapan. So jadi 3. Salin balik x tambah 4. Power 3 tolak 1 which is 2. Darab differentiate x tambah 4 which is 1. So dia akan jadi sini 3 times x tambah 4 kuasa 2. Okay. So sama juga dengan B tu. dy dx. Ini sebenarnya 7x minus 2 to the power of 1 over 2 kan. Okay. So 1/2 bawa ke depan. So jadi 1/2. Salin balik 7x tolak 2. Power 1/2 tolak 1. So dia jadi negatif 1/2. Darab differentiate 7x tolak 2. Differentiate 7x tolak 2 dapat berapa? 7. 7. Okay, so kita simplify. So dia akan jadi 7/2 ataupun darab square root 7x tolak 2. Okay, macam ni pun boleh. Nak buat macam ni pun boleh. 7/2, 7x tolak 2 to the power of negative 1/2. Dua benda yang sama. Okay, so that is power rule. So power rule it doesn't matter lah dalam dia tu apa. Bukan linear pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma cara dia mestilah power tu bawa ke depan. Ni, power dia bawa ke depan. Salin balik yang dalam fx tu. Kemudian to the power of n minus 1. Kemudian darab differentiate yang dalam tadi tu. Differentiate fx tadi. Okay, ada soalan? Tiada. Okay, so tengok example 11 ni. Find the derivative of the following function. So A adalah fx sama dengan x kuasa 5 tambah 1 to the power of 3. Okay, so kita try buat. So first, 3 ni bawa ke hadapan dahulu. So 3 ni bawa ke hadapan dulu. So dia akan jadi 3 darab. Salin balik x kuasa 5 tambah 1. Kemudian power dia tolak 1 which is 2. Kemudian darab differentiate x kuasa 5 tambah 1. Berapa dapat? Differentiate x kuasa 5 tambah 1. 5x kuasa 4. 5x to the power of 4. Okay, 5x to the power 4. Kemudian kalau boleh simplify dia. So 3 darab 5 which is 15x kuasa 4 times x kuasa 5 tambah 1 square. Okay. Alright, saya bagi awak buat B.
Try buat B. Dapat apa jawapan dia? Okay, dah? Dapat apa jawapan dia? Jawapan dia Apa? dalam bracket itu x cube minus 36. Harap dalam bracket juga 2x power 4 atau 9x tambah 6 kuasa cube. Okay, semua orang dapat yang sama? Ya, sama. Alright. Okay, good. Kemudian C. So kalau yang C ni pula, kita tahu dia sebenarnya boleh dibuat jadi macam ni. Square root of x over square root 1 minus x. So basically dia adalah x kuasa 1/2 darab 1 tolak x kuasa 1/2. Negatif 1/2, sorry. Okay. Then, apa yang awak boleh buat dekat sini adalah awak nak kena cari differentiate ni, so awak kena guna product rule. Okay, so basically awak boleh guna je power, bukan power rule, maksudnya awak boleh guna je, apa nama dia? Okay, saya ada dua contoh lah, dua cara lah. Okay, saya buat dulu. Okay. First kali saya nak guna power rule. Okay, maksudnya macam ni. Saya nak guna power rule untuk C ni. Okay, so kalau saya nak guna power rule ni akan jadi macam ni. X over 1 minus x to the power of 1 over 2. Okay, so bila kita guna power rule, okay, kita cari. First kali kita buat kan 1/2. Lepas tu salin balik x kuasa, so dia akan jadi x over 1 minus x to the power of negatif 1/2. Kemudian darab differentiate x over 1 minus x. So differentiate x over 1 minus x ni kita kena guna apa? Kena guna apa ni? Ni, nak kena guna apa ni? Product rule. Bukan product rule tetapi Quotient. yes, quotient rule. Okay, kenapa dia quotient? Sebab dia over, dia bahagi. Okay, so kena guna quotient rule. Jadi kena letak dekat luar, cari buat kat luar. So U sama dengan X, V sama dengan X minus 1. So U differentiate dia jadi 1, sini differentiate dia jadi 1. Okay, kemudian nak cari D dx x over x minus 1. Formula dia adalah VU prime minus UV prime over V squared.
So, buatlah V X minus 1, U prime adalah 1 minus U adalah X, V prime adalah 1 over V squared adalah X minus 1 squared. Dia akan jadi sini X minus 1 tolak X over X minus 1 squared. So X tolak X 0, so dia akan left dengan negative 1 over X minus 1 squared. So then barulah kita darab dekat sini. So G prime X sebenarnya adalah 1 per 2 X over 1 minus X to the power of negative 1 over 2 times dengan negative 1 over X minus 1 squared. Okay. Then simplify lagi, sini akan jadi negative 1 over 2 square root of X over 1 minus X times X minus 1 squared. Okay. Oh, jadi macam ni. So ini adalah one part. Okay, di mana awak guna power rule dulu. Lepas tu differentiate kat sini guna product. Kena guna quotient rule. Okay. That is one part. Okay. So another part, another technique adalah, okay, kalau another technique saya tulis kat sini. So saya akan pecahkan dia. So dia jadi macam ni lah. Gx sebenarnya adalah square root of X over square root of 1 minus X. Saya guna properties of square root. Then saya simplify ni jadi square root of X times square root of macam ni So ni jadi X kuasa 1 per 2 darab dengan 1 minus X kuasa negatif 1 per 2. Then saya terus direct sahaja guna product rule. Okay. So U saya adalah X kuasa 1 per 2. V saya adalah 1 minus X kuasa negatif 1 per 2. Okay. Differentiate ni akan jadi 1 over 2 X kuasa negatif 1 per 2. V ni pula differentiate dia. Yang ini saya guna power rule. Kerana saya ada power kat sini kan. Negatif 1 per 2. So ni akan jadi negatif 1 per 2. Salin balik 1 minus X. Negatif 1 per 2 tolak 1 jadi negatif 3 per 2. Times differentiate 1 minus X jadi negatif 1. So ni akan jadi positif 1 over 2. 1 minus X kuasa negatif 3 per 2. Okay, then masukkan dalam formula G prime X sama dengan UV prime plus VU prime. So U adalah X kuasa 1 per 2. V prime adalah 1 per 2 times 1 minus X kuasa negatif 3 per 2. Tambah V V adalah 1 minus X kuasa negatif 1 per 2. Dan dengan U prime 1 per 2 X kuasa negatif 1 per 2. Okay, then saya cuba simplify dia. Sini adalah 1 per 2 square root of, ni kalau saya buat ni sebenarnya square root of X over 1 minus X to the power of 3. Kan? Tambah, ini sebenarnya adalah 1 over 2 square root of 1 minus X times square root of X. Okay, tapi kalau nak tinggalkan macam ni pun boleh je, tak ada masalah. Sebab dia tak boleh simplify dah pun. Ini je boleh simplify. Okay. Jawapan dia kenapa awak nampak dia lain? Sebab yang ini, kalau awak simplify dia pun, ni kalau awak cuba simplify dia, dia akan dapat balik sama dengan macam ni. Ataupun yang ini, awak tukarkan dia jadi macam ni. Dia akan dapat balik. Tapi dia panjang, complicated nak buat. So mana-mana pun boleh. Either awak terus direct je guna power rule, di mana nanti differentiate kat sini hanya satu saja guna quotient rule. Okay. Ataupun awak guna properties dan guna terus direct product rule. So mana-mana yang senang. Okay, ada soalan? Tiada, madam. Tiada. Okay, so next. So saya bagi awak buat untuk D dengan E. Itu adalah homework awak. Okay. Kemudian the last part. Okay. So kita tengok pula seterusnya.
higher order derivative. So what is a higher order derivative? So basically-nya kita nak perform second and third order lah. Okay. Tadi kita hanya perform satu order saja, which is dy dx, which is first differentiate. Tapi bila kita ada higher order, maksudnya kita boleh differentiate second, third, fourth, fifth. Kita boleh differentiate lagi. Okay. First kali differentiate kita nama dia first order. Second differentiate kita nama second differentiate lah. Third differentiate third order. Fourth differentiate fourth order. Okay. So macam mana cara tulisan dia adalah, kalau f prime ni dia refer kepada first derivative. Maksudnya first order f prime. Kalau saya nak second order dia jadi f double prime. Okay, second order derivative of f adalah f double prime. So first prime, first derivative, double prime, second derivative. Tu cara tulisan dia. Okay, so macam mana kita nak differentiate second order? Kalau first order kita differentiate f. So second order kita differentiate f prime tadi. First order kita differentiate f. So second order differentiate f prime. So kita f prime tadi dah dapat nilai dia apa, then nak cari second order differentiate balik f prime tadi. Okay, kalau third order differentiate apa? Kalau third order differentiate? Yang second tu. Yes, second prime. Yang second differentiate. Kalau third order kita differentiate second order. Okay, so kita untuk level kamu sampai third order sahaja. Jadi tak apalah. Bila dah higher nanti baru sampai 4, 5, 6. Okay, banyak. So kalau 4, 5, 6 kita akan guna nombor. Kalau F4 maksudnya differentiate F3. Miss, Yes. for the question just now, like got problem like the before one. Huh? Yang atas, yang the question just now. Yeah. The d over dx two should be x divided by 1 minus x, right? D dx x over x minus 1. Nika, awak tengah tanya saya soalan Nika? Tadi saya suruh tanya tak nak tanya. Okay, kenapa? Apa soalannya? Should be Sini, x kenapa? divided by 1 minus x, right? Oh, yeah. We should differentiate 1 minus x. Yes. Ini differentiate 1 minus x. Yeah. 1 minus x. Okay. So ni betulkan lah. So ni akan jadi 1 minus x. So sini akan jadi negative 1. So sini akan jadi v prime ni plus 1. So ni akan jadi 2x. 2x over x minus 1 squared. Kemudian sini akan jadi 2x over 1 minus x. So cancel. So sini akan jadi positive x. We know 2. So x over square root of x minus 1 minus x times 1 minus x squared. Okay. Okay ke? Puas hati ke? Sama tak? Yes, I think. Yeah. Okay, ni kalau nak simplify lagi pun boleh je. So ni square root of x, ini square root of 1 minus x. So power 1/2 darab dengan power 2 which is tambah, so jadi 3/2. So basically ni dia akan jadi macam ni lah. So x over square root of x over 1 tolak x to the power of 3 over 2. So ni boleh bawa naik ke atas. So dia akan jadi x times 1 minus x to the power of 3 over 2 over x kuasa 1/2. So boleh guna indices lagi. So ni akan jadi apa ni? 1 tolak 1/2, so dia jadi x kuasa 1/2 1 minus x to the power of 3 over 2. I think. Sini square root of x times 1 minus x over 2 tolak 1/2. Sekejap saya salah. 2 tolak 1/2. So ni akan jadi 3/2 apa?
So ni akan jadi 3/2, bukan di bawah saja. Sini. Sorry. It's just sini. Okay. Saya rasa sampai sini pun boleh je, tak ada masalah. Ini. Kalau nak further lagi pun boleh je, tak ada masalah. So sini 1 tolak 1/2. So sini sebenarnya jadi x kuasa 1/2 over 1 minus x to the power of 3/2. So boleh je 1/2 tu bawa ke sebelah. So jadi x over 1 minus x. Ni 3. Ni 1/2. Macam tu. Okay, so ini akan jadi macam ni. So yang ini sebenarnya kalau simplify pun dia boleh jadi macam ni juga. X over 1 minus x cube to the power of 1/2. Okay, so nanti betulkan je lah jawapan dekat sini. So kalau yang ini dia memang complicated sikit lah. Kalau guna power rule, then awak differentiate guna quotient rule. So dia akan nampak complicated sikit. Tedious. Apa orang panggil, dia tak cantik tulisannya. So kalau yang ini, kalau awak asing-asingkan dia dulu guna properties, then awak akan lagi senang sebenarnya untuk awak solvekan dia. Sebab awak guna satu rule saja, iaitu quotient rule. Minta maaf, product rule. Actually nak guna quotient rule pun tak ada masalah, tapi lagi senang guna quotient rule. Guna product rule. Okay. Alright. So, boleh saya proceed ke high order derivative? Okay. Boleh, Okay. madam. Okay, Miss. So nanti kalau nak jawapan nanti saya bagi. Nanti saya bagi jawapan dia. Nanti kita dah tengok jawapan dia betul atau salah. Okay. This part, high order derivative, tadi saya dah bagi explain dekat sini. So kalau saya nak F kuasa 5 pun, saya nak F kuasa 5, so dia akan jadi differentiate F kuasa 4. So maksudnya selain daripada 3, lebih daripada 3, dia punya cara tulisan dia adalah F kuasa N. Okay, macam ni. Okay, but not for your level. Awak punya level sampai third order. Second and third order. Sebab itu objektif saya cakap second and third order. So hanya tahu sampai part ini sahaja. Okay, so tengok example 12 ni. Kalau saya ada fx adalah x cube tambah 4x, so saya nak cari second derivative tapi ada nilai 1. Okay, so kalau saya ada first, saya kena differentiate fx. First kena differentiate fx. So differentiate ni x cube tambah 4x. So awak hanya tengok ni saja. Differentiate f. So differentiate f dapat 3x squared tambah 4. Itu kalau first derivative. Kalau saya nak cari second derivative, saya hanya tengok first derivative sahaja. So saya tengok ini sahaja. Okay, bila saya nak second differentiate, saya hanya tengok ini sahaja. Okay, so bila saya tengok ini, so then saya differentiate dia. So 3x squared tambah 4 differentiate dia, so dia akan jadi 6x. Okay, kalau saya nak third differentiate, saya akan tengok ini. Kalau saya nak third differentiate, saya akan tengok second ini. Saya akan tengok second differentiate ni. Nilai dia berapa. So 6x kan. So differentiate 6x dapat 6. Macam tu. Okay, so kalau soalan ni dia nak f double prime 1. So dia akan jadi f double prime 1 which is 6 times 1 which is 6. Okay, so ni for second differentiate at x equals to 1. Ini pula third differentiate fx. F triple prime x is equals to 6. Okay, ada soalan? Tak ada. Tiada lah, Miss. Tiada Awak jangan tiada, lepas tu tak lagi tanya saya. Awak tanya saya pada waktu apa bukan kelas siap awak. Gitu. Tak adalah, memang je. Awak suka macam ni tau. Awak suka bila saya dah habis mengajar dekat CD, lepas tu kan adalah saya terima mesej. Madam, macam ni macam mana soalan dia? Madam, macam ni macam mana? Waktu saya duduk dengan kamu tak nak bertanya. Apa gunanya saya duduk kat sini? Okay, ini dah habis. Okay, yang ini cari eksponen log n trigo. Saya akan bagi video. So awak tengok video saja.
So, ya. Okay, tak ada. Okay. So, habis sudah kita punya syllabus pada hari ini. Yang lain semua saya bagi video. Awak akan tengok sekarang. Okay, saya akan bagi video dekat dalam grup. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya nak tamatkan kita punya Google Meet ni? Habis ni kita punya kelas ni. Habis awal ni. Tak, bukan habis awal. Awak akan tengok video nanti. So, do you have anything to ask me before I stop? Kat kamera sikit lah. Setakat ni matter. okay. Okay. Tiba awak kan okay. Kan tiba-tiba ada je soalannya. Betul ni okay? Ya, madam. Ya, Ya. madam. Okay, so kalau ya, sila tengok video, ada 1 jam ni kan. So sila tengok video untuk differentiate exponent, differentiate ln, differentiate trigo. 3 benda 4 tu. Sila tengok video itu, nanti petang pun sama akan tengok video implicit serta parametrik. So means that this week dah habis chapter 9. Okay, kalau awak ada soalan, awak boleh message saya. Boleh? Okay, Miss. Miss, for the link attendance for the Google Form, right? Dia sama saja. Yeah, Okay, I already. Saya akan double check sekali dengan kamu punya kehadiran di Meet. Okay. Okay. Miss, I already hand in, right? Because just now my line is like not very stable. I'm not sure like I already submit or not. Tak apa, awak boleh je submit lagi sekali kalau awak rasa tak submit. Oh, okay. Thank you, Miss. Alright, okay. See you. Bye. Dah balik dah. Thank you, Miss. Thank you, Thank madam. you, Thank you, madam. Thank you, miss. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bukan thank you saja. Sila tengok video. Saya bagi video nanti. Okay, madam. Okay, madam. Terima kasih. Okay, Thank you. Bye. Bye bye. Thank you, madam. Thank you. Bye. Siapa ni? Fatin, balik Fatin.